Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu ini untuk belajar dari firman-Mu. 我们在天上的父，我们将这段时间仰望在你的手中，我们要向你学习。 Kuasailah setiap hati kami, 求主掌控我们的心思意念， berilah pengertian rohani, 求主赐给我们属灵的智慧， sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, 好让你的话语不是这样就过去了， namun tertanam dalam hati kami, 但是能够在我们的心田里根深蒂固， karena hanya Engkau yang mampu melembutkan setiap hati kami. 因为只有你的话语能够使我们的心温柔。 Pakailah hamba-Mu yang sangat jauh dari sempurna ini. 求主使用你的非常有限的仆人， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Silakan duduk jemaat sekalian. 会中请坐。 Ya, hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan yang menginspirasi Martin Luther sewaktu mencipta atau menulis lagu Allah Bentengku yang Teguh yang tadi sudah kita nyanyikan bersama di awal ibadah. 那么今天呢，我们将要一同来看一段启发马丁路德创作我们刚才所唱的诗歌的一些经文。 Mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam Mazmur 46. 我们一起来翻开我们的圣经，取自诗篇第46篇。 Ya, ada 12 ayat, jadi kita bagi ya 6-6 gitu ya. Jadi bahasa Indonesia terlebih dahulu dari ayat pertama sampai 6, kemudian dalam bahasa Mandarin ayat 7 sampai 12. 一共有12节，所以我们分开两个，就是先用印尼文来读第1到第6节，然后之后再用中文来读第7到第12节。 Ya, kalau terlalu kecil ini saudara bisa lihat dari Alkitab saudara sendiri ya. Bahasa Indonesia terlebih dahulu, Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. 那 Sekarang bahasa Mandarin. 现在用中文，但是从第6节到第11节，外邦喧嚷，列国动摇，神发声，地便融化。万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。希拉，你们来看耶和华的作为，看他使地怎样荒凉。他止息刀兵，直到地极；他折弓断枪，把战车焚烧在火中。你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。 Saudara, Mazmur 46 ini ditulis berdasarkan pergumulan bangsa Israel terhadap kerajaan Asyur yang menyerang dan mengepung Yerusalem pada waktu itu, tertulis di 2 Raja-Raja 18. 那么呢，这个诗篇第46篇的这个背景呢，就是讲当时以色列人就是在这个亚述王围困耶路撒冷时，他们所面临、所经历的一些苦难。这个是在列王记下第18章到第19章记载的。 Kerajaan Asyur pada waktu itu adalah salah satu negara adidaya. 那么当时的这个亚述国呢，是当时比较强大的国家之一。 Punya kekuatan militer yang sangat kuat. 他们具有一个非常强盛的这个军力。 Asyur waktu itu mengepung dan meneror penduduk Yerusalem dengan ejekan yang sangat meresahkan dan mereka sangat takut ya terhadap pasukan Asyur. 那么当时那个亚述人他们围困这个耶路撒冷呢，然后呢不只是围困，他们还是讥讽、侮辱，还有恐吓这个耶路撒冷的以色列人。Namun
rakyat bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan bertindak. 但是呢，以色列人他们向神呼求，然后呢，神就做出行动了。 Dalam keadaan yang terkepung dan kritis ini, 在面临这样被围困还有危机的时刻， Tuhan berperang bagi bangsa Israel. 那么上帝就为以色列人战争。 Malam hari malaikat Tuhan membunuh sekitar 185.000 tentara Asyur. 那么当天晚上的话呢，耶和华的使者出去，在亚述的营中杀了185000人。 Sehingga pasukan Asyur kembali ke negaranya. 那么这个亚述的这个军队呢，不得不撤回。 Tuhan membuktikan kuasa dan keperkasaannya kepada umatnya yang sedang terjepit, terancam, dan menderita. 那么呢，就是在他的百姓面对这个苦难的时候，面对危机的时候，上帝他彰显了他的能力和全能。 Yerusalem memang memiliki benteng seperti negara-negara yang lain pada waktu itu, tetapi bagi bangsa Israel, perlindungan orang Israel yang sejati hanya di dalam Allah itu sendiri. 那么当时耶路撒冷确实有一个这个城墙，就像其他的这个国家一样，但是呢，他们真正的这个帮助是来自于上帝。 Mazmur 46 ini tadi sudah kita baca, ditulis oleh Bani Korah, yaitu suku Lewi yang dipercaya untuk melayani di bidang musik dalam ibadah. 我们刚才所阅读的这个诗篇第46篇，是一首这个可拉后裔，也就是利未人的这个可拉后裔所写的这个赞美诗。他们呢，在以色列人当中是负责这个音乐的侍奉。 Menariknya, Mazmur 46 ini ditulis, tapi di bahasa Indonesia tidak diterjemahkan atau tidak tertulis, tetapi di New Life Application Study Bible mengatakan bahwa Mazmur 46 ini dikhususkan untuk para soprano. 虽然在印尼语的这个圣经版本的话没有具体的写，但是呢，在其他的这个，比方说在英文的这个新译本里面也是有记载。实际上，这首赞美诗的是由这个高音或者女高音的歌者所演唱的诗歌。 Ya, jadi para soprano senang ya. Ini khusus untuk kalian ya, Mazmur 46 ini. 所以呢，这个平时唱这个高音的女性呢，当然会非常开心，因为这个赞美诗是特别的为了她们所写的。 Dan menariknya lagi, Mazmur 46 ini walaupun hanya 12 ayat, tetapi kita diajak untuk Selah sebanyak 3 kali. 那么有趣的是，虽然这个诗篇的话呢，46篇这个呢只有12个节，但是呢，在其中呢有3个部分，就让我们细拉， Selah, berdiam diri. 就是要休息。 Di dalam Alkitab yang lain menyebutkan adalah interlude. 那么在其他的这个圣经版本里面，写的是这个间奏。 Ya, jadi dalam sebuah lagu ada intro, interlude, ada postlude. 所以呢，在一首诗歌里面呢，他们有这个有副歌，然后有这个间奏，然后有它的那个主要的这个一段。 Mazmur 46 ini saya bagi menjadi 3. 那么我将把这个诗篇46篇分成3个部分。 Yang pertama adalah keyakinan dalam perlindungan dan kekuatan Allah di ayat pertama sampai keempat. 那么第一个部分是从第1到第4节，就是来表示相信神是我们的避难所，我们的力量。 Ya, kalau saudara perhatikan beberapa mazmur diawali dengan perasaan pemazmur yang sedih, merasa diperlakukan tidak adil, merasa galau begitu. 但是大家如果有注意到，在一些诗篇的开头的话呢，一般都是表示了诗人的一些情感，就比方说难过、伤心、感到不公，还有一些忧愁的一些情感。 Namun diakhiri dengan pernyataan pemazmur akan keyakinan Tuhan pasti akan menolong dan memulihkan mereka.
但是最后的总结都是表示诗人呢对这个上帝的这个相信，他们相信上帝会恢复他们的。 Namun Mazmur 46 ini dimulai dengan keyakinan yang kokoh dan kepercayaan yang penuh akan perlindungan dan kekuatan Allah. 但是呢，这个诗篇第46篇呢确实不一样，它的开头是来宣告对上帝的这个力量保护的一个信任。 Karena background story-nya yang tadi saya sudah kemukakan ya, mereka berperang dan Allah sendiri yang berperang bagi mereka dan mereka menang. 因为刚才跟大家分享过的关于这个经文的这个背景的话呢，是来描写关于这个以色列人这个征战，然后呢是上帝为他们征战的。 Jadi Allah sebagai tempat perlindungan, sumber kekuatan dan penolong bahkan dalam kesesakan. 因此呢，就表示神是我们的避难所，我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。 Saat ini orang-orang berusaha untuk mendapatkan rasa aman ya, perlindungan itu ya. Mungkin ada beberapa orang yang memasang pagar di rumahnya ya, tinggi-tinggi, tebal-tebal, lalu ada CCTV di beberapa sudut rumahnya. 那么呢，可能现在我们有些人的话呢，为了寻找这个安全感的话呢，我们就建立了我们家这个周围，我们就建立一个高高厚厚大大的一个城墙。 Tapi di Lipo Karawaci sebagian besar tidak berpagar ya rumahnya. 但是在我们这块地区的话呢，有很多都是没有这个篱笆的。 Tapi ada sistem security ya berlapis-lapis. 但是也许有一些家都是有这个很多的这个治安秩序的。Tujuannya supaya ada aman, perasaan aman, merasa aman. 那么目的就是让我们能够感到安全。 Di zaman Perjanjian Lama, orang-orang setiap kerajaan membangun tembok yang tinggi, yang kuat, supaya tidak mudah ya musuh menyerang. 那么在旧约时代呢，各国呢都是常常建造高大的这个石墙，为的是来防御这个敌人的保障。 Namun pemazmur dengan tegas, dengan yakin mengatakan bahwa tempat perlindungan mereka bukan pada militer yang kuat, bukan kepada pedang atau kekayaan, tetapi pada Allah sendiri. 但是呢，这个诗人呢却这个坚定的宣告。 他们的这个避难所，他们的力量的源头呢，不是是上帝，而不是依靠那些刀剑、军事或者财富。 Pemazmur menggambarkan keadaan yang menakutkan dan mengerikan itu sebagai gunung-gunung goncang di dalam laut, air yang berbuih, gunung-gunung yang bergoyang. 那么诗人在他写的诗歌里面呢，描写了令人恐惧的一些景象，就比方说山摇动到海心，水砰轰翻腾，山因海涨而颤抖。 Saudara, kalau kita melihat bencana alam di dunia ini, entah itu gempa bumi, tanah longsor ya, ada angin puting beliung atau angin tornado dan lain sebagainya, itu sangat mengerikan dan menakutkan. 那如果我们注意看我们这个自然的灾害，就比方说像地震啊、山崩啊，还有风暴呢，就是非常的可怕。 Menandakan bahwa sepandai-pandainya manusia di dunia ini tidak mungkin sanggup mengontrol alam semesta ini. 就表示或者来提醒我们人类多么的聪明，在多么聪明的这个人类呢，他无法掌控这个自然。 Namun Allah kita sanggup. 但是我们的上帝确实能够， Karena Allah yang menciptakan alam semesta. 因为上帝创造了这个宇宙万物。 Tidak ada alasan yang kuat kita harus takut, khawatir secara terus-menerus. 我们没有任何的理由，要不断的感到这个不安或者惧怕。 Saya tidak mengatakan bahwa kalau sewaktu kita takut berarti kita tidak beriman pada Tuhan ya. 但在这边我并没有说，如果我们感到不安、害怕，就表示我们对神没有信心，不是的。 Rasa takut di sini maksudnya rasa takut berlanjut ya, dan sampai
kita tidak tenang. Kenapa kita tidak tenang? Karena kita mau mengendalikan apa yang ada dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. 那么我在这边所指的这个惧怕呢，就是一个惧怕到我们感到不安。为什么我们会感到不安？因为我们没办法掌控我们周围的一切。 Nah, pada waktu kita tidak bisa mengendalikan dalam diri kita sesuai dengan ekspektasi kita, kita merasa takut, tidak tenang. 那么当我们感到我们没办法掌控一切，然后一切事情不如我们所愿，然后我们就产生一些惧怕的感觉。 Bukankah itu menunjukkan bahwa kita mengandalkan diri kita, kita mengandalkan kemampuan kita? 那这不是表示我们在依靠自己的力量吗？ Mari kita mau menjadikan Tuhan yang mengontrol hidup kita, mengontrol alam semesta ini, mengontrol semuanya yang ada di bumi ini. 那让我们将神呢，我们相信神会掌控这个宇宙万物世上的一切，包括掌管我们的生命， Menjadikan dia sebagai tempat perlindungan, sumber kekuatan, dan pertolongan. 将我们的神成为我们的避难所，我们力量的源头，我们在患难中随时的帮助。 Lalu kita diajak untuk berdiam diri, Selah, 然后呢，在这边诗人就请我们要安静下来， interlude. 希拉就是间奏。 Artinya kita diam dan pemusik memainkan melodi-melodi. 那么意思就是说，我们要安静下来，然后我们就让其他的这个弹乐器的就继续弹。 Spurgeon mengatakan bahwa sangat baik apabila kita berdiam sejenak saat menghadapi masalah dan ujian. Namun seringkali kita lebih banyak berbicara dalam keadaan yang terburu-buru. Pada waktu kita terburu-buru tidak tenang ya, pikiran juga jadi tidak tenang. Dan pada waktu itu kita memainkan alat musik, dalam hal ini alat musik petik ya. Sehingga sewaktu kita memetik alat musik itu menghasilkan melodi yang bertabrakan dan merusak sebuah lagu. 那在这个季布真在这边曾经说过，若我们能够在一切比较混乱的一些试炼中都说细拉，那么该多好的。但是呢，可惜的话，我们常在急操中或者在一些就是不妙的情况下，我们所说的话都是那些比较乱的。然后呢，我们所弹的这个音符的话呢，造出来的话都是比较乱的一些旋律了。 Di sini kita diajarkan pada waktu kita sedang menghadapi masalah, pergumulan yang berat. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. 所以呢，当我们面对一个困境，面对一些比较重的一些挣扎的时候，让我们安静在神的面前， Mencoba menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. 我们把我们的一切挣扎都是仰望在主的手中， Bukan kita yang mengontrol hidup kita, tetapi Tuhan yang mampu. 不是我们自己掌管我们的生命，但是主他能够掌管我们的生命。 Jadikan Tuhan tempat perlindungan, kekuatan, dan pertolongan kita. 因此呢，我们要将神成为我们的避难所、我们的力量、我们的帮助。 Yang kedua, ada keyakinan damai di dalam Allah, ayat 5-8. 那么第二部分就是在第5到第8节，就是相信神的同在，他所赐的平安。 Pemazmur menggambarkan kota Allah, kediaman yang maha tinggi, berlimpah akan air yang tenang. 那么在这边，诗人描写了神的城，那是至高者的居所。那么其中满有平静的河水。 Kenapa? Kalau ada Allah di dalamnya, Allah bersemayan di sana. 为什么呢？因为神在其中，神在那边， Kota itu tidak akan goncang. 所以呢，那城就不会摇动。 Allah berkuasa atas alam semesta. 因为呢，神掌管宇宙万物。 Bahkan air yang berbuih ya seperti di ayat ketiga, air yang bergelora, air yang menghasilkan keributan. Karena ada Allah di dalamnya, air tenang. 就像刚才第3节所形容的水，就是那些砰轰攀腾，就是导致一切混乱的那些水。但是如果神在其中，那么这个水也就会安静下来，因为神在掌控之下，因为神是掌权的。 Ayat 8 akan muncul kembali di ayat 12 mengatakan Tuhan semesta Allah menyertai kita,
kota benteng kita ialah Allah Yakub. 那么这一段经文当中呢，第7节和第11节都是重复的，就是诗人在这边宣告说，万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。 Yakub, 雅各 dia seorang penipu, 他是一个骗子， berani bergulat dengan Allah. 他是敢与神这个摔跤， Namun Allah tetap mengasihi Yakub dan memberkati dia dan keturunannya. 但是神呢，他仍然爱这个雅各仍然赐福他的后裔。 Demikian pula kita orang yang berdosa, menjijikkan di hadapan Tuhan. 我们也是一样，我们都是罪人，在上帝的面前看为恶的人。 Namun Tuhan mengasihi kita, 但是上帝却爱我们， bahkan menyertai kita. 甚至与我们同在。 Apabila Tuhan ada di sana menyertai kita, ada damai sejahtera walaupun masalah belum selesai. 若上帝与我们同在，就算这个问题还没有解决，但是我们心中定会有平安。 Kita diajak untuk selah kembali. 因此呢， kedua kali 就诗人请我们再次希拉，安静下来， Ucap syukur karena Tuhan senantiasa menyertai kita. 要向神感谢，因为上帝一直与我们同在。 Yang ketiga adalah keyakinan akan pekerjaan Tuhan. 第3个部分就是讲关于这个确信神这个奇妙的作为。 Ya, tadi yang pertama keyakinan akan perlindungan dan kekuatan dalam Allah, lalu keyakinan ada damai di dalam Allah, sekarang keyakinan akan pekerjaan Tuhan. 如果在第1个部分，刚才我们说是要确信神的是我们的避难所和我们的力量；第2部分是要相信神的同在和他所赐的这个平安；还有第3部分呢，现在就是要相信神那奇妙的作为。 Saudara, pernahkah pada waktu saudara sedang bergumul sangat berat, 那我们是否在我们面对非常沉重的一些挣扎的时候， saudara merasa sudah angkat tangan, 我们感觉到已经要放手了？ namun kemudian saudara mengingat pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara mungkin tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan mungkin 15 tahun yang lalu. 但是当你回想一下上帝在以往的时间的作为，就比方说前年呐，或者这个5年前，或者10年前、15年前的时候， Sewaktu Tuhan menyatakan karyanya dalam hidup kita beberapa waktu yang lalu, 就是在以往的时间内，上帝向我们彰显了他的作为， itu menumbuhkan iman kita, bukan? 这不是会再次的激励我们的信心？ Bahwa Tuhan yang sama dengan kuasanya yang tidak berubah, dengan kasihnya yang tidak berubah, sudah menolong saya, akan menolong dan sampai selama-lamanya akan menolong kita sesuai dengan rencana dan waktunya. 就是以往已经帮助我的那个同样的上帝，他也会在现在以及将来呢，他也会帮助我。 Ayat 9 sampai 11, pemazmur mengajak kita untuk memandang pekerjaan Tuhan. 那么在第9到第10节的话呢，诗人呢再次请我们来观看上帝的作为。 Tuhan yang berkuasa mengadakan pemusnahan di bumi. 那么因为神使地上止息刀兵， Dia sanggup menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang. 他使地上止息刀兵、折弓、断枪，把战车焚烧在火中。 Bangsa Israel sudah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan pada waktu mereka berperang. 那么呢，以色列人他们已经多次经历到上帝的这个帮助，就是尤其是在他们打仗的时候。 Menekankan bahwa Tuhan juga berkuasa atas bangsa-bangsa di dunia. 这也是同时再次强调，上帝也掌管了这个世上的一切的列国。 Dia memegang kendali atas bangsa-bangsa dan juga dia memegang kendali atas diri kita. 他掌管了一切列国，他也掌管了我们的生命。 Ayat 12 muncul lagi sama seperti ayat 8 ya. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. 在第11节也再次出现同样的句子，就是跟第7节相同的，就是万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。 Kita diajak untuk selah kembali. 然后我们再次的诗人再次的邀请我们希拉 3 kali. 3次， Ingat pekerjaan Tuhan di masa yang lalu.
所以我们要再次的回想上帝在以往过去的时间内的作为。 Jadi kalau kita simak Mazmur 46 ini bisa seperti ini ya. Jadi dalam sebuah lagu ada bait, ada ref ya, ada interlude ya. Jadi bait pertama itu ayat 2 dan 4. Kemudian ada interlude, kita berdiam. Lalu bait kedua ayat 5 sampai 7. Lalu ada ref. Refnya itu yang tadi ayat 8 dan 12 sih saudara, yang muncul 2 kali sama persis gitu ya. Lalu bait ketiga adalah ayat 9 sampai 11. Lalu ada ref dan interlude kembali. 所以呢，如果像刚才的那个诗篇46篇，如果我们就把它比方为一个赞美诗的话呢，就像是这样的一个结构，就是有这个第一段，就是第2到第4节就成为这个赞美诗的第一段，然后之后就有一个间奏，然后呢第5到第7节就变成第2段，然后就副歌。所以这个副歌的话是刚才的第7和第11节，就是重复的那个部分叫做副歌，然后就有间奏，然后有第3段，就是第9到第11节就成为第3段，然后就副歌，然后再间奏。 Ya saudara, Martin Luther menulis A Mighty Fortress is Our God atau Allah Bentengku yang Teguh di KPPK 387 ini terinspirasi dari Mazmur 46 ini. 那么马丁路德他所写的这个，所以刚才我们所唱的那个诗歌就是坚固的保障，这个是正取材自这个诗篇第46篇， yang menggambarkan Tuhan sebagai perlindungan kekuatan umatnya di waktu kesulitan. 这首诗歌描绘了神是他子民在患难中的避难所和力量。 Saya tahu banyak dari kita tahu siapa Martin Luther. 我相信我们当中都知道马丁路德， Dia lahir tahun 1483 di Jerman. 他是在1483年出生在德国。 Ayahnya Hans Luther sebenarnya menginginkan Martin Luther menjadi seorang pengacara. 他的父亲汉斯路德，实际上是希望他的孩子可以成为一名律师。 Namun Luther memutuskan untuk masuk biara pada tahun 1505 sampai bahkan meraih gelar doktor teologi di tahun 1512. 但是呢，这个路德呢，却选择在这个1505年呢进入修道院，并于1512年成功获得了神学博士学位。 Selama menjadi biarawan, Luther berusaha keras untuk berbuat baik. 那么在这个修士的岁月中，路德呢，他竭力想这个多行善。 Karena itu memang yang diajarkan di gereja Katolik pada waktu itu. 因为这却是当时这个罗马天主教所教导的内容。 Ya, berbuat baik itu artinya dia berdoa berjam-jam, sering berpuasa, menyiksa diri dan lain sebagainya. 那在这边所谓的这个行善，就是比方说是他经常禁食，然后呢长时间的好几个小时祷告那种，还有呢苦修自责等等。 Dengan harapan diampuni dosanya. 他所盼望的就是他的罪恶能够得赦免， Dengan harapan mendapatkan keselamatan karena dosanya diampuni. 也希望能够因为罪得赦免而得救恩。 Namun pada waktu Luther mempelajari Alkitab untuk meraih gelar doktornya, dia menemukan beberapa kebenaran. 但是呢，当这个路德呢，他在写这个博士论文的时候，而研读圣经的时候呢，他却发现了几个比较非常重要的一些真理。 Yaitu perbuatan baik tidak dapat menjamin keselamatan kekal. 就是第一个，就是他这个善行呢，不能带来这个永恒的救恩。 Pembelian surat pengampunan dosa atau indulgence tidak mampu memberikan keselamatan kekal. 用金钱购买这个赦罪券，也是无法让人获得永恒的救恩。 Keselamatan hanya bisa kita terima melalui iman kepada Yesus Kristus yang adalah jalan keselamatan itu sendiri. 那么救恩呢，唯独借着信，靠这个主耶稣基督，就是唯一的真理、唯一的道路而获得的。 Martin Luther menentang dengan keras klaim gereja Roma Katolik pada waktu itu, khususnya mengenai penghapusan dosa yang dapat dibeli ya dengan uang.
那么马丁路德呢，他非常或者强烈反对当时这个罗马天主教宣称这个最可以用金钱来赎免的一个这个教义。Ia menentang klaim tersebut dengan mempublikasikan 95 tesis di gerbang gereja Wittenberg. 那么他将这个95条论纲张贴在这个维西贝格教堂的门上。Di tanggal 31 Oktober 1517. 就是在1917年10月31日的时候。Dan itu dijadikan sebagai hari reformasi. 那么就变成了我们的改革日。Tesis Luther dianggap menyerang gereja Katolik pada waktu itu karena menegaskan bahwa pertama Alkitab adalah otoritas yang tertinggi. 那么他被视为反抗这个罗马的天主教，因为呢他在那边宣告的主要内容是：第一，圣经是这个最高权威的，就是圣经是这个信仰或者真理的最高权威。Manusia bisa diselamatkan hanya melalui iman, bukan melalui hasil usaha atau bahkan membeli surat pengampunan dosa. 人得救是因着信，不是靠行为或者靠那个金钱来购买是罪券。Dan sejak Martin Luther memakukan 95 tesisnya itu di pintu gerbang gereja Wittenberg, 那么自从这个马丁路德将他的这个95条论纲贴在这个维西贝格教堂门上， dia diekskomunikasikan dari gereja Roma Katolik, dia diteror, diancam penganiayaan juga. 那么他被罗马天主教会革除这个教籍，然后呢他也遭受这个逼迫。 Lagu Allah Bentengku yang Teguh itu ditulis sekitar tahun 1527 sampai 1528. 就是我们刚才所唱的诗歌，就是坚固的保障，是马丁路德在1527-1528年所写的， Ditulis oleh Martin Luther sendiri. 是马丁路德亲自写的。 Lalu di tahun tersebut bagaimana keadaan Martin Luther? Apakah dalam keadaan yang baik? 那么当年的这个马丁路德的情况是怎么样呢？是在一个非常好的情况下吗？ Juli tahun 1527 Martin Luther sakit keras, saudara. 那么就是在1527年的7月份，这个路德他罹患了重病。 Dia mengatakan kepada temannya dia sangat menderita dan dia merasa mau mati saja. 他跟他的朋友说，他非常非常的痛苦，感觉就要死去了。 Lalu Martin Luther juga mengalami pandemi. 然后马丁路德也经历到这个瘟疫。 Sama seperti kita membayangkan pandemi COVID ya beberapa tahun yang lalu di seluruh dunia. 就像我们前几年所经历的这个全世界的疫情，新冠疫情一样。 Dalam hal ini Martin Luther menghadapi pandemi pes, penyakit pes. 那么当时呢，马丁路德所经历的这个瘟疫是腺鼠疫。 Tahun 1347 memang dunia semua mengalami pandemi pes ini yang disebut Black Death. 那么在这个1347年，我们全世界确实爆发了这个所谓的腺鼠疫或者黑死病的这个疫情。 75 juta orang di dunia mati. 那么呢，这个我们全世界有7500万人死亡。 Dan tahun 1527 itu muncul lagi pandemi pes ini dan menyerang kota Wittenberg di mana Luther dan keluarganya tinggal. 那么1927年，这种瘟疫就是腺鼠疫，这个再次在马丁路德所居住的这个城市爆发。 Dan di tahun 1527 sampai 1528, Luther kehilangan anaknya. 那么同时呢，在1527年到1528年，这个马丁路德他也失去了自己的儿子。 Anaknya sakit keras sampai meninggal. 他的儿子生重病，导致他死亡。 Saudara bisa dibayangkan betapa sulitnya hidup Martin Luther di tahun-tahun tersebut. Namun di tahun-tahun itulah dia menulis lagu Allah Kota Bentengku. 所以大家可以想象一下，在这2年之间，马丁路德的生活是那么的艰难，但是呢，却在这2年之内，他可以写我们刚才所唱的诗歌，就是坚固的保障。 Di samping dia diperlakukan tidak adil oleh gereja Roma Katolik, diteror, diancam, diekskomunikasikan.
另一方面，他就是遭受了这个罗马天主教的这个逼迫。Martin Luther menyadari bahwa di balik kesulitan hidupnya yang dia alami, Tuhan tetap perlindungannya dan sumber kekuatan dan pertolongannya. 但是却在这种情况下，马丁路德他意识到上帝是他的避难所，他的力量，他的帮助。 Menjadi orang Kristen bukan berarti kita bebas dari penderitaan dan kesulitan di dunia ini. 那么我们作为基督徒呢，不代表我们可以脱离世上的一切的苦难。 Menjadi orang Kristen bukan berarti kita terus diberkati tanpa masalah. 那么成为基督徒呢，不代表我们会一直都是蒙福，不会遇到任何的困难。 Orang Kristen masih dapat menderita, akan menderita. 但是呢，我们作为基督徒，我们还会遭受困难， Karena dunia ini sudah merosot, sudah rusak karena dosa. 因为这个世界因为罪而败坏了。 Tapi ingatlah, Allah kita, kota tempat perlindungan, sumber kekuatan dan pertolongan dalam kesesakan. Ada damai yang Tuhan berikan apabila Tuhan ada di sana. 因此呢，我们要记住，我们的神是我们的避难所，我们的帮助，我们在这个患难中随时的帮助，也是我们的力量源头。 Kita akan sela interlude bersama-sama dan menikmati alunan musik lagu A Mighty Fortress is Our God atau Allah Bentengku yang teguh ini. 我们将一起来享受一下，一起来感受一下，在这个坚固保障这首诗歌里面的3个细拉。 Nikmati dan pahami setiap kalimat. 我们要好好的深入的理解每一句话。 Ingat, Martin Luther menulis lagu ini bukan dalam keadaan yang baik. 大家要记得，马丁路德写这首诗歌的时候呢，不是在顺境中写的。 Dia sakit, 他生病， dia mengalami pandemi, dia kehilangan anaknya. 他经历这个疫情，然后他失去了自己的儿子。 Dia diekskomunikasikan, dia diteror, dia diancam. 他被恐吓，他受逼迫，受到威胁， Dia mengalami ketidakadilan. 他经历了一切的不公。 Kita menikmati lagu ini. 我们一起来欣赏一下这首歌。
Martin Luther dapat menulis lagu yang sedemikian menggugah hati pada saat-saat yang tersulit. 感谢神，马丁路德他可以写这么感动人心的一首诗歌。 Saudara, izinkan saya menceritakan pengalaman hidup saya beberapa puluh tahun yang lalu yang selalu menumbuhkan iman saya pada saat saya mengalami pergumulan sampai hari ini. 那么，请允许我在这个机会呢，跟大家讲一下我的人生的一些经历，就是发生在几十年前的时候，但是到现在的话，当我想起这个经历的时候，都是会激励我的信心的。 Saudara, mengapa saya belajar di Singapore Bible College tahun 1989 ya, sudah lama betul ya. 我是在1989年在这个新加坡神学院读这个神学的。 Pada waktu itu saya kuliah di Jogja di salah satu sekolah teologi ya. Lalu satu hari rektornya berkata kepada saya dan teman saya, ada satu teman saya juga, bahwa mereka akan memberi kami ya, karena berdua beasiswa selama 4 tahun di Singapore Bible College dan akan mensupport begitu ya sampai kami lulus dengan tujuan nanti kalau sudah lulus kami kembali lagi ke kampus menjadi tenaga pengajar. 那么呢，当时我是在热热的一所这个神学院就读，然后呢，有一天呢，我们的校长呢，就是叫我和我的另外一个朋友，然后跟我们说，会供我们去这个新加坡神学院就读4年，然后他们也会提供我们一切所需的，然后呢，我们这个毕业之后呢，就可以回到这个学校来教课，这样。 Ya, jadi kami dijanjikan nanti setiap bulan akan dikasih saya lupa $200 atau $300 pada waktu itu. Jadi waktu kami berangkat pun kami dikasih sebanyak itu juga ya, $250 kalau nggak salah atau 300 saya lupa. 那么在我们这个出发之前呢，这个学校给我们大概$250，我是记不太清楚的。然后等一下每个月会给我们大概200到300块。 Ya, sesampai kami di Singapore Bible College, bulan pertama itu kami harus banyak bayar ya, banyak bayar vaksin, bayar untuk student pass, bayar buku-buku. 那么呢，我们在新加坡神学院的时候呢，就是第一个月的话，我们的费用比较多，就是我们要交这个疫苗的费用，然后要办理那个学生签证，然后呢还要买一些书。 Di bulan kedua sudah habis uangnya. 那么第2个月就这个钱就花光了。 Dan kami berharap akan diberikan uang sesuai dengan perjanjiannya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh rektor kami itu. 那么呢，我们就当然是盼望我们的这个校长呢，他也会再给我们下个月的这个钱，就是他刚才所承诺的。 Waktu itu belum ada HP ya saudara ya, jangan berkira langsung ya saya telepon begitu, nggak ada, belum ada. 当时没有手机，所以大家不要想象我可以马上给这个校长打电话，不能的。 Interlokal, mungkin anak sekarang nggak tahu tuh namanya interlokal apa ya. Kita harus interlokal, harus bayar mahal ya kalau office hour gitu mahal, lebih murah kalau malam hari. 那我们必须做这个国际电话，打国际电话，然后当时的这个费用也是蛮高的，而且如果要比较便宜的话，不要在白天打，要在晚上打。 Kami telepon nggak dijawab, tulis surat kilat nggak dibalas juga. 我们打这个电话也没人接，然后给他写信也没有回复。 Bagaimana kita bisa hidup? 那我们怎么生活呢？ Bagaimana kita bisa melanjutkan ini bukan 4 hari, 4 minggu atau bahkan 4 bulan, ini 4 tahun. 这不是这个4天或者4个月，但是4年呢。 Akhirnya teman saya yang berangkat sama-sama saya, dia kembali ke Indonesia. 那我的就是跟我同去的那个朋友呢，他就选择回印尼。 Ya dia bilang nggak bisa Joyce ini. 他跟我说 Bagaimana? Konyol ini. 他跟我说这个是非常的荒谬，是没办法继续的。 Dan 1 minggu sebelum saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia juga, 那么呢，在我决定要回印尼的前1周，
Saya lihat di mailbox saya, 我看在我的邮箱里面， setiap mahasiswa dapat mailbox gitu. 因为每个学生都有这个邮箱。 Sewaktu saya buka, ada amplop coklat, di dalamnya ada uang $100. 那我打开看的时候，那里面有这个棕色的这个信封，那里面有100块。 Sampai hari ini saya nggak tahu siapa yang menaruh $100 itu di sana. 到现在我不知道谁放了这个100块在我的那个箱子里面。 Tetapi Tuhan memberi iman kepada saya bahwa saya akan lulus. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Tuhan akan memenuhi apa yang saya butuhkan sampai saya nanti lulus. 但是这个事情就在仿佛是神在告诉我，他会提供我一切所需的，直到我毕业。 Jadi akhirnya saya melayani di 2 gereja, itu yang mensupport saya. 那之后我就在2所这个教会服侍，然后这个教会也支持我。 Ya, masalah pertama ya. 这个是 Masalah 第一个问 kedua. 题。第二个问题， Kami anak musik harus memilih major ya saudara ya, mau majornya piano, organ, vokal dan lain sebagainya. 那么我们是这个音乐系的这个学生，所以我们要选这个方向，我们要选这个钢琴方向啊，我们要选这个唱歌的方向啊等等。 Saya memilih piano karena saya merasa pada waktu itu gereja lebih membutuhkan pemusik. 我选这个钢琴这个方向，因为我意识到当时教会非常需要这个弹钢琴的。 Kalau vokal udah banyak orang Indonesia yang suaranya bagus-bagus lebih dari saya. 如果是学唱的，在印尼有很多的，就是声音好听的一些人，就是比我好听的。 Komposisi saya tidak sepandai Musa Petrus. 然后编曲的话，我也没有像我们的这个 Petrus 牧师那么厉害， Jadi saya mau piano. 所以呢，我就选了这个钢琴这个方向。 Sewaktu saya harus dites begitu ya oleh dosen pianonya, 那么当时我就要先经过这个老师的一个测试。 saya sangat yakin begitu ya, karena nilai piano saya di sekolah sebelumnya di Indonesia bagus. 我那个时候对于这个测试的话，我非常有信心的，因为当时在印尼的这个学习的时候呢，我的这个钢琴课的这个分数还是不错的。 Tapi saya sungguh shock mendengar 但是我听了我老师的话，很受打击。 dosen piano ini mengatakan saya tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. 那么这位钢琴老师对我说的话，我一生都不会忘记。 Ya setelah saya main Prelude Johann Sebastian Bach, 当我弹了那个 Johann Sebastian Bach 的歌， Your standard is too low, Joyce. I cannot accept you as my student. 他跟我说：“你的这个水平呢太差了，我没办法接受你成为我的学生。” Standar saya sangat rendah. 他说我的水平很差很低。 Saya pikir, padahal di Indonesia saya bagus. 我就很惊讶，因为我想我在印尼好像是好好的呢。 Ternyata standarnya sangat low ya di Indonesia. 那这样就好像是在印尼的这个标准呢比较低。 Dan saya memohon, tolong, saya mau major piano. Nggak bisa, Joyce. 我就求我的这位钢琴老师，求他说，求你了，我想选这个钢琴，然后他就说不行。 Oke, coba. 然后就再尝试。 Akhirnya saya diberi kesempatan 1 semester. 因此呢，他就给我机会1个学期。 Dan walaupun saya harus berjuang latihan 3-4 jam setiap hari. 因此呢，我要努力的这个训练，就每天大概弹钢琴3到4个小时。 Ya memang akhirnya saya diterima, tetapi sepertinya terpaksa ya dia. 但是最后还是会接受我为他的学生，但是好像是不得已的。 Karena dia kasihan ini anak ya. Setiap hari saya udah diusir ya dari karena tempat latihannya itu di basement. Jadi setiap hari saya suka diusir. Joyce, time is up. Balik ke dorm. 因为可能他看我这个每天训练那么刻苦的话，他看我可怜吧。因为我一般都是在我们的这个练钢琴那个音乐室那边，我练到很晚，然后有时候就是已经快要关门了，然后才不得不要赶我出去，然后可能他看我可怜吧。 Tapi saya bersyukur saya akhirnya diterima menjadi studentnya dia, mahasiswanya dia. 但是感谢神，他最后还是接受我为他的那个学生。 Permasalahan ketiga.
那么第三个问题， itu di tingkat kedua 就是在我们2年级的时候， ada peraturan baru. 有一个新的规定。 SBC memang baru membuka musik gereja itu baru 4 tahun. 那么呢，这个新加坡神学院呢，它刚刚开设这个教会音乐这个专业，刚刚开第2年。 Saya dan teman-teman itu angkatan keempat. 我和我的同学们都是第4届的。 Peraturannya adalah 那它的这个规定是， kami kalau mau diwisuda harus mempunyai sertifikat dari ABRSM sampai grade 8 baik teori dan praktek. 那么这个毕业条件的话，是我们这些需要获得这个 ABRSM 8级的这个证书，这个包括了这个实践还有理论上必须通过。 Jadi itu sertifikat secara internasional yang diakui dunia. 这是一个国际证书的，是获得全世界的认证。 Ya mungkin yang belajar musik di sini ya, belajar piano, belajar alat musik yang lain pasti tahu apa yang saya maksud ini ya. 那么在这边的弟兄姐妹，如果大家学这个钢琴或者其他的乐器的话，我们相信大家理解这方面。 Dari grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kita harus punya sertifikat yang paling grade 8 ini. 就是从第1级到第8级，但是我们需要获得第8级最高的， Paling tinggi. 就是最高的。 Tapi kami cuma punya waktu 1,5 tahun. 但是我们只剩下1年半的时间。 Secara logika ya, tanya Grace yang guru piano, apa bisa dalam 1,5 tahun kita bisa mendapatkan sertifikat grade 8. 那必须在1年半之内，我们要获得的这个8级的证书。可以问一下这个 Grace 姐妹，因为她是一个钢琴老师，在这么短的时间能不能获得8级证书？ Jadi walaupun nilai kita misalnya radikal ya, A semua begitu, tapi tidak punya sertifikat ini, kita tidak bisa diwisuda. 就算我们课程的成绩，所有课程的成绩都是 A 分，但是如果我们没有获得这个证书的话呢，我们还是没办法毕业的。 Ya, waktu itu kami nggak tahu apa itu ada ujian-ujian seperti itu ya. 而且当时我们并不知道原来有这样的一个规定，这样的一个测试。 Kami 14 orang satu kelas. 我们一个班有14个人。 Karena peraturan itu 因为这个规定 mereteli bahasa Jermannya mereteli. Gugur. 因此呢，就是不少的人就选择离开， Tinggal 5 orang. 就剩下5个人， Termasuk saya. 包括我， Orang nekat sedunia. Waktu itu. 敢冒险的人。 Tapi teman saya yang 3 memang dari Hong Kong, New Zealand, dan Singapura mereka sudah punya grade cuma sampai grade 6 atau 7. Jadi tinggal beberapa langkah saja. 那剩下这5个人当中呢，有从香港的、新西兰的，还有新加坡的。但是呢，他目前当时的状况已经获得了第6或者第7级的，所以是还剩下那么几级的这个证书要考试的。 Tapi saya dan teman saya dari Indonesia juga enggak punya sama sekali. 但是我和我另外一个朋友来自印尼的，我们什么证书都没有。 Kami harus les 我们必须补习， di luar jam kuliah. 就是在课下补习。 Dan sungguh ajaib Tuhan menolong kami. 但是神奇妙的作为，他帮助了我们。 Dan saudara dan masih banyak lagi ya saudara selama saya kuliah di sana. 其实，在这个4年在这个就读的时候，其实还有很多的这个神的作为。 Saya mau menekankan bahwa apa yang Tuhan sudah perbuat dulu, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama sesuai dengan waktu dan rencananya. Kita tidak tahu apapun pergumulan, apapun kesulitan kita pada saat ini. 那么，我想说的是，上帝在以往过去的时间已经为我们做了很多的事情，然后，但是呢，他现在以及将来，他也是能够做到，也能够帮助我们，根据他的时间、他的时候来帮助我们的。 Sama dengan Martin Luther yang walaupun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja tetapi masih bisa berkata bahwa Allahku benteng yang teguh. 就像马丁路德一样，他的情况都是在逆境的，但是呢，他仍然能够说，上帝是我坚固的保障， Sumber kekuatan dan pertolongan.
我力量的源头，我随时的帮助。 Ingat, Tuhan Yesus ada di kapal yang sama bersama dengan kita. 大家要记住，主耶稣跟我们同坐一个船， Dia tahu pergumulan kita. 他知道我们的挣扎。 Kita saksikan video. 我们一起来看一下短片。 Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Bapak, penyampaian firman-Mu sudah berhenti. 主啊，你的这个讲道的内容已经结束了， Namun kami mau terus belajar menjadikan Engkau tempat perlindungan, 但是我们要不断的学习，将你成为我们的避 sumber 难所， kekuatan dan pertolongan kami. 我们的力量，我们随时的帮助。 Tolong kami untuk setia menantikan karya-Mu dalam hidup kami. 求主帮助我们能够忠心的等候你在我们生命中的作为， Karena pengontrolan-Mu, kedaulatan-Mu dalam hidup kami adalah yang terbaik. 因为你的掌管、你的全能在我们的生命中是最好的。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。